Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman, walladzi an'amana bi ni'matil ihsan wa faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma alhamdulillah, yang pertama-tamanya dan juga untuk selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurniaannya masih lagi diberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan pengajian ilmu kita. Bukan setakat pada malam ini, tetapi pada setiap malam kita mengamalkan majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu yang di dalamnya digunakan kita untuk kita beramal sehari-hari kita. Hari-hari kita nak guna apa, iaitulah kita gunakan ilmu. Sebagaimana apa yang dipesan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu kepada kita. Kalau kita tengok, ada pesanan daripada Imam Ghazali, dua pesanan yang penting, dua pesanan yang mustahab yang diberikan kepada kita, iaitu pesanan pertama, tak ada guna amalmu jika mundak beramal di atas dasar ilmu, kata Imam Ghazali rahimahullah. Dan pesanan kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga tak ada guna ilmumu jika sekiranya mundak beramal dengan ilmu tersebut. Dua pesanan Imam Ghazali rahimahullah nak menunjukkan betapa pentingnya kedua-dua unsur ni, kedua-dua elemen ni. Elemen yang pertama iaitulah elemen ilmu, dan elemen yang kedua adalah elemen amal. Dan Imam Ghazali menyatakan bahawa tak ada guna amal, tak ada guna perbuatan kita, tak ada guna ibadah kita jika sekiranya kita lakukan tanpa ilmu. Padang duk ikut orang, padang sodok je, ada orang asing kata makan padang sodok je. Ke sini speaking English, ada sodok, ada sodok je. Orang puasa tak ada. Orang semayang jenazah tak ada. Makan sodok je kita panggil, ada. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rakyat tak ada guna. Maksud apa tak ada guna? Tak ada apa? Pahala tak boleh, apa pun tak boleh, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan juga kepentingan amal. Amal penting juga. Melalui mana? Iaitulah apabila kita tuntut ilmu banyak, duk mengaji banyak, tak ilmu banyak, tapi ilmu banyak saja tak ada guna kalau tidak beramal. Sama juga. Nah, hak tadi beramal tanpa ilmu, pakai sodok je, ada. Ni ilmu tanpa amal. Nah, duk ngaji habis time ngaji, nak masa ngaji. Nah, orang kampung kata ngaji siang malam tapi jahat semacam. Ayat orang kampung. Nah, ayat orang kampung. Duk ngaji tapi jahat semacam. Tak. Duk tahu semayang ni lagu mana, puasa ni lagu mana, sekian apa semua ada, tapi duk semayang juga, tapi duk puasa juga. Tak.
Maka dua elemen penting ni lah yang kita nak tekan pada malam ini. Sebelum kedatangan Ramadan Al-Mubarak, nak suruh kita standby. Nak suruh kita standby lagu mana? Biarlah puasa kita ni bukan setakat kita tahu puasa, tapi juga kita beramal dengan puasa tersebut. Bukan setakat kita berpuasa, tapi kita berpuasa dengan ilmu. Kita tahu puasa kita tu lagu mana. Puasa kita di grade A ke? Puasa kita di grade B ke? Sebab apa? Sebabnya apabila seseorang itu dia beramal dengan ilmu dia, dan juga dia ilmu dia tu dia gunakan untuk beramal, maka dia akan tahu grade mana kedudukan ni. Apabila dia belajar semayang, dia akan tahu dekat mana grade semayang dia. Rupa-rupanya banyak lagi sunat-sunat semayang hak aku dak baca. Rupanya banyak lagi hukum hakam semayang hak aku dak baca. Warna kalau aku dak baca kunut batal dak semayang isyak contohnya. Kalau aku dak baca tahiyat awal batal dak semayang subuh contohnya. Maka apabila kita tahu dan kita nak beramal dengan kita tahu tu, kita akan tahu kita berada di grade mana. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam masa 40 minit 50 minit pada malam ini kita nak kongsi 3 benda. 3 benda yang apabila kita faham 3 benda ni, kita tahu 3 benda ni, kita amalkan 3 ilmu ni, maka kita akan tahu grade puasa kita duduk di tahap mana. Kita tak mahu cakap bab grade semayang, kita tak mahu cakap bab grade zakat, kita nak cakap bab grade puasa. Pasalnya lekat lemah lele dah ni. Dokkan kita nak masuk dalam padang baru kita nak pakai seluar, baru kita nak pakai kasut. Macam orang main bola lah, kena wamak dulu, pakai kasut dulu, pakai seluar dulu. Ni dah kata nak main bola, masuk padang pakai seluar jeans lagi, dak pakai kasut lagi. Orang kata dia dak banyak dak kena ni. Nak masuk padang mesti pakai kasut dah luar. Kalau main bola, kalau main badminton kena beli dah raket. Ni tiba hari nak main tu pukul 9 main badminton. Siapa pukul 9 masuk pelanggan badminton, raket tak ada, kasut tak ada, apa pun tak ada. Tak boleh nak main. Betul tak? Tak bawa raket boleh main badminton tak? Tak boleh main. Tak bawa kasut boleh main bola tak? Tak boleh main bola. Tak. Tu tahap main. Tahap atas dunia, habis main habis. Ada benda dah. Ni apatah lagi bukan tahap main, ni tahap amal kita. Dan bukan setakat amal sunat. Kalau amal sunat kita nak gitu pun tak ada masalah. Mayang sunat kakang nak mayang, kakang tak mau mayang tak apa. Masalah ni hak program wajib. Kursus wajib yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok akhirat kaki mau naik gaji ke tak? Ni kursus itu. Tiap-tiap tahun tu awak mari kursus 30 hari nak tengok kita lepas dah. Tapi kita dah tahu akhirat kita naik jawatan ke tak? Naik gaji ke tak? Gaji kita mahal ke tak dalam bulan Ramadan? Maka sebelum kita masuk padang Madinah Ramadan ni, maka kita standby dulu dah. Kita pakai jersey, nak pakai jersey, pakai jersey. Pakai luar strap, pakai kasut. Kasut pula tak mau beli kasut hak 100 ya, nak beli hak 699. Baru puas hati main. Berlari tu Allah sampai kata berlari tu laju daripada mutu. Nak kabarnya mahalnya kasut. Sekali lakar tu jauh mata memandang. Dah tahu kasut mahal mana. Maka kita nak pada malam ni biar masing-masing standby dan juga ready. Bila nak masuk bulan Ramadan, kita main je. Start nak sepuk dah ni. 1 Ramadan tu start sepuk. Sepuk tahu dah. Orang hok main bola tahu lah sepuk tu. Sepuk bola tengah tu orang panggil sepuk.
Kalau bahasa baku dia panggil apa? Sepak mula. Sepak mula. Maka sebelum sepak mula sepak belaka. Air mineral. Kalau apa nama ni, tak kehe-kehe ke seliu ke standby dah minyak. Awak sembuh bahagian kereng tu kita standby belaka. Standby belaka nak masuk bulan. Maka muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahu dah, cuma kita nak berkongsi dan juga kita nak peringat 3 perkara. Perkara yang pertamanya iaitulah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang keduanya iaitulah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan yang ketiganya adalah sunat-sunat dalam bulan puasa. Sunat-sunat dalam bulan puasa. Hak wajib tu wajib dah. Tak boleh nak tinggal dah wajib. Maka muslimin muslimat, hari ni kita nak cerita bab 3 perkara ni. Siapa-siapa hak boleh ingat. Siapa-siapa hak boleh tulis. Tapi ada video dah ni kan, ada live. Mudah lah. Nak tengok hari ni, nak tengok esok. Mudah nak tengok. Tengok dak ni. Pas daripada ni tengok dak ni. Dak tanya sungguh, pas daripada ni tengok dak ni. Ya hak dak angguk tu ya tu. Kalau aku angguk kan kena tak aku. Lebih baik aku tak payah angguk. Baik. Maka perkara yang pertamanya adalah perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni, kalau dalam mazhab Syafi'i dia ada 7. Kalau dalam mazhab Hanafi dia ada 8. Dia berbeza. Dia berbeza kat mana? Dia berbeza dekat nombor terakhir. Kat kita jelas. Baik. Apakah perkara yang membatalkan puasa hak pertama? Hak pertamanya perkara yang membatalkan puasa. Faham? Bukan perkara yang membatalkan pahala puasa. Jangan tukar tu. Jangan tukar. Kita kalau nak nikah dengan kembar, kita kena tengok lalu tanda ni. Bini aku ada tanda sekian. Nikah dengan kembar tak boleh lebih kurang. Kan kembar tu duduk tengah basuh pinggang dekat sing ngepuk pergi katok punggung. Dah ingat bini dah rupanya kembar. Maka kena tengok molek. Kena tengok molek, jangan tukar. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan juga minum dengan sengaja. Walaupun sikit, maka batal puasa. Contohnya kalau tak sengaja batal. 2 pinggang sampai 6 pula. Dia jenis dia ingat aku mana 1 Ramadan. Kakak orang telajak 1 Ramadan. Nak ni tengok-tengok awak surat. Siap telefon pula Nizam. Hari air. Hari air si lemak. Nizam tak ingat juga 1 Ramadan hari tu. Bawa juga 15 buku masih lemak. Habis JPKK dak ingat lah ke puasa gitu. Tak boleh kira dah. Betul lah dak ingat lah ke dah. 15 orang dak ingat lah ke. Hak ni bahan sebuku. Hak ni bahan 2 buku. Hak tukang hak duduk atas tu banyak kali 3 buku. Padahal tadi apa nama ni sahur 2 pinggan dah. Mari pukul 10 rehat pukul 10 3 buku pula asyik lemak. Okey dak ingat. Tak sengaja, maka batal tak? Tak batal. Walaupun sedawa. Walaupun sedawa apa semua, air sebocong apa semua, tak batal. Pasal apa? Pasal ulama qaid pada yang pertama itu dengan sengaja dah. Maka selagi mana tak ingat, tak sengaja, salah, telajar, maka tidak batal. Tapi jangan buat-buat tak sengaja. Ada juga. Dia buat-buat tak sengaja. Pergi buka air tengok orang tak ada. Kalau ada orang baru aku buat kejut sikit. Dia pandai cara dia. Kalau orang ada, baru dia buat dia buat minum air. Dia sedar. Dia sedar buat minum air. Bila orang mari baru dia buat kejut. Allah dah ingat puasa. Padahal dia sengaja. Dia sengaja tapi you buat belakang. Belakang tak jadi. Belakang tak jadi. Tu perkara yang pertama yang membatalkan puasa. Maka 30 hari dalam puasa tak boleh makan dan juga minum waktu mana? Puasa ni start daripada terbit fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Waktu tu je puasa.
Lepas daripada tu nak ranggah kenapa pun ranggah lah, tak ada masalah. Malam nak makan seekor lembu, makan. Tak boleh kau orang lain, seekor lembu aku seorang je. Ikut lah lagi. Lah lagi tak ada masalah. Siang jangan makan dan juga minum. Tu yang pertama. Yang keduanya, memasukkan sesuatu dalam rongga tubuh. Manusia ni banyak rongga tubuh. Rongga apa dia? Rongga tubuh ni ialah lubang. Lubang yang boleh masuk ke dalam perut apa semua, yang boleh masuk. Banyak rongga manusia. Rongga hidung, rongga mulut, rongga telinga, rongga apa nama ni tubuh, rongga kubul. Ada kubul berbeza lelaki dan juga perempuan. Tapi kedua-duanya rongga. Memasukkan sesuatu dalam setiap rongga ni, maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kecuali ulama telah bincang panjang bab berkaitan dengan korek lenga dan juga korek hidung. Korek lenga dan juga korek hidung sekadar tangan tak ada masalah. Korek lenga. Ni dok sampai ke petang tunggu. Pasal dia takutnya nak korek hidung. Pasal dia kalau korek hidung batal puasa. Ni tai hidung nelah lagi bazar. Orang kata apa dak korek? Ayo dak leh korek batal puasa. Maka tak ada masalah. Nak korek sekadar tak ada masalah. Tapi jangan jolok barang. Nak korek telinga, nak korek hidung pakai buting kapal. Maka batal. Zaman lah ni. Contohnya wak sweater. Batal tak? Maka batal. Sweater batal. Tapi dah tahu lah akan datang ulama dia akan buat mazhab baru. Tapi setakat ni mazhab dan juga fatwa menyatakan kalau sweater memasukkan sesuatu dalam rongga tubuh maka batal. Kalau dengan jari sendiri nak korek hidung, nak korek telinga tak ada masalah. Tak kira jari mana pun ustaz, tak kira jari mana pun boleh belaka. Nak pakai ibu jari kaki pun boleh. Korek telinga pakai ibu jari kaki batal tak? Tak batal. Pasal apa? Jari apa? Jari dia. Jangan pakai jari orang lain. Marah dia orang. Tok Bilang ke Tok Imam. Tok Bilang kata telinga. Panggil Tok Imam. Tok Imam, korek telinga aku jak dengan tanganmu. Tok Imam nak layan. Kata mu ni kenapa ngotor sangat ni? Mem dia korek telinga. Kalau aku dah apa kau ni hokmu. Tak suruh saing korek telinga, korek hidung. Kita nak korek dak telinga orang. Tak sanggup dak. Maka kalau sekadar jari tak ada masalah. Tu perkara yang kedua yang membatalkan puasa. Perkara ketiga yang membatalkan puasa, iaitulah mutah dengan sengaja. Mutah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Ustaz dia mutah tu daripada pagi sampai ke petang. Oleh kerana dia sakit, tapi dia tak sengaja. Dia sakit perut ataupun dia alahan, maka batal tak puasa dia? Tak batal, pasal dia tak sengaja. Walaupun mutah dia daripada Bandar Marang sampai ke Bandar mutah dia banyak telajak. Tu dah logik tu. Mutah banyak telajak. Maka batal tak? Tak batal selagi mana dia tak sengaja. Kalau sengaja, batal. Sengaja jolok dengan batang sodek apa semua, jolok dengan mikrofon contohnya. Jolok dengan mikrofon contohnya. Dah dekat-dekat nak buka dah haji dah. Dah haji juga walaupun dekat nak buka. Jauh dengan buka ke, dekat dengan buka ke. Kalau mutah dengan sengaja, maka tak boleh. Sengaja mutah. Biasanya kalau orang sengaja mutah ni dia jolok dah. Kalau duduk gitu tak mutah. Betul tak? Dia jolok ke, dia bau benda-benda dok molek ke, dia pergi sengaja bau stoken kerja dia. Stoken kerja dia 2 bulan setengah dak rasa. Dia sengaja nak muntah. Maka bila dia buat gitu, maka perkara ni membatalkan puasa. Tu yang ketiga. Yang keempatnya, iaitulah persetubuhan. Tahu persetubuhan?
Orang kek kasih legend bab persetubuhan tahu belaka dah. Dah. Persetubuhan, apa maksud persetubuhan? Iltiqaul khatataini, iaitulah bertemunya dua kemaluan. Kemaluan apa? Iaitulah kemaluan lelaki dan juga kemaluan perempuan. Tu orang panggil persetubuhan. Dah, walaupun sekejap, maka batal puasa. Dah. Maksud dia bertemu dua kemaluan antara lelaki dan juga perempuan. Dah kalau temung laki dengan laki batal dah. Dak batal, pasal dak panggil persetubuhan, tu panggil belaga bedang. Dah. Dak lagi kira kok jadi. Dah, masing-masing dia ingat nak tutup zik di bazar Ramadan. Dah. Di bazar Ramadan dia ingat nak tutup zik. Dah. Seorang beli ayam bakar, seorang beli mi goreng, lepas tu pun jalan. Tak biasa bazar rapat-rapat. Lepas tu orang berasa nesen je kat ayam bakar tadi. Lepas tu rasa kenapa dah. Tengok sepel tu beg dah. Kata apa muat luar dah. Dia ingat apa nama ni? Dia ingat nak tutup zik. Dah. Bukan setakat seorang, dua orang. Dah. Kalau seorang nak tutup, idak belaga. Dah. Ni dua orang nak tutup jadi belaga. Pintu pagar tak tutup. Tak, tubik kereta. Tubik kereta kalau pintu pagar tak tutup. Tapi belaga dekat bazar. Belaga. Maka batal tak? Tak batal. Tak. Hak batalnya apabila bertemunya kemaluan lelaki dan juga kemaluan perempuan. Barulah batal. Tak. Tu persetubuhan. Tak. Yang ketiganya, iaitulah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Tak kira laki, tak kira puang, dua-dua ada air mani kita panggil. Bukan air mani. Air mani tu air melo. Air teh tu air mani. Ni air mani. Air mani laki dia bersifat pekat sikit dan juga dia bersifat kita nampak dia color sikit. Jenis tapi nampak sikit keputihan. Kalau air mani perempuan, dia cair sikit, pekat juga, tapi cair sikit dan juga dia jernih lagi. Dia jernih lagi. Maka ni sifat air mani lelaki dan juga perempuan. Maka perkara yang kelima ni adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Biasanya tak sengaja ni lagu mana? Biasanya mimpi. Tengah hari tidur mimpi Siti Nurhaliza mari. Ataupun Nora Danish mari. Ataupun hok nikah boni mari. Siapa dia? Nelofa mari. Nizam apa bab arti apa kenal ke? Kita tak kenal. Kita sebut-sebut gitu siapa dia lagi? Nelidia Sendros. Contohnya. Mari dalam mimpi. Lepas tu pun keluar. Maka batal tak puasa? Tak batal. Pasal tak sengaja. Tak sengaja. Ataupun sebabkan kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut air mani ni juga boleh keluar sebab kerana letih telajak. Pagi tu contohnya duduk beki surah apa semua dalam bulan puasa. Letih sangat, sampai pukul 2.30 tu rasa nak tidur. Letih hangat-hangat. Kejut-kejut tu basah. Keluar air mani. Pasal apa? Letih. Letih. Ni bukan apa nama ni reka. Ni daripada apa nama ni sebab asbab keluarnya mani secara tak sengaja. Yang pertamanya mimpi, yang keduanya letih. Dalam kitab-kitab fiqh, letih boleh menyebabkan benda ni keluar. Tapi cek dululah aku air mani ke ataupun air kecing, tak boleh kira. Aku royak air mani lalu, tak boleh kira aku air kecing dalam luar. Letih sangat. Maka apabila tak sengaja, maka tak batal puasa. Sengaja lagu mana? Sama ada dengan kudrat kita ataupun dengan kudrat kita suruh orang. Kita suruh siapa? Kita suruh bini kita. Suruh bini kita benda katok dengan sodek ke? Yang main katok ya. Katok habis kurang 15 minit. Maka sengaja. Kita sengaja suruh bini kita. Ataupun kita sengaja gesek di tikak ke? Kepik di tikak ke, kepik di tayar blozar ke? Sengaja nak buat keluar air mani. Maka batal tak? Batal. Pasal apa? Pasal sengaja.
Tu yang kelima, perkara yang membatalkan puasa yang kelima. Yang keenam apa dia? Iaitulah keluar haid dan juga nifas. Haid dan juga nifas. Dan siapa-siapa dia keluar haid dan juga nifas ni, maka batal puasa dia dan dia tak sah puasa. Siapa dia hok keluar haid dan juga nifas ni? Khusus kepada orang puang. Orang lelaki kalau keluar darah dia bukan darah haid, dia orang panggil dedah. Dedah. Sakit susah kecing apa semua, sakit buah pinggang ke apa semua. Tu baru lelaki keluar. Orang lelaki tak batal keluar darah lagu mana pun tak batal. Walaupun dia memang jenis keluar sebulan sekali. Orang lelaki dia keluar sebulan sekali. Sekali keluar 7 hari. Dia keluar 7 hari main sebulan sekali. Maka adakah dia kira haid? Bukan. Pasal apa? Pasal dia lelaki. Mau sakit lagu mana pun, mau keluar darah apa pun, mau wajib semayang, wajib puasa. Orang puang barulah tak boleh. Apabila keluar darah haid dan juga darah nifas. Apabila kita bercakap darah haid dan juga darah nifas, dia menjadi kewajipan. Walaupun terjadi kepada orang puang saja, tapi orang lelaki juga kena pandai. Bab darah haid, bab darah nifas kena tahu. Kalau dok pakai hunggal hokmah, dok tahu darah haid, dok tahu darah nifas, main jubah hokmah, siapa dok tahu? Abang rasa bukan. Main rasa-rasa jang. Maka kena tahu. Tempoh haid lagu mana, tempoh nifas lagu mana, tempoh suci haid lagu mana, tempoh suci nifas lagu mana. Tempoh haid, tempoh haid. Ni tempoh haid. Tempoh haid paling sikit haid berapa hari? Haid paling sikit berapa hari? 7 hari. Tempoh sedap suka. Tempoh haid paling sikit 7 hari. Tempoh haid paling sikit adalah 24 jam. Paling sikit itu 24 jam. Ni 3 hari kata abang rasa bukan haid, duduk jerebah lalu. Pasal dia pasal 3 hari je duduk jerebah lalu. Dia apabila salah kira hari, salah jerebah faham tak ke dia nak nikah sini? Muda-muda tu lain cerita lah. Ni hak biasa-biasa ni. Hak biasa-biasa, hak nikah dah ni. Maka kena kira benda ni. Kena kira. Maka kalau kita kira 7 hari paling sikit, maksudnya kurang daripada 7 hari bukan haid. Salah. Sebab itulah haid paling kurang sekurang-kurangnya sehari semalaman ataupun dalam tempoh 24 jam. Itu paling sikit. Haid paling banyak berapa hari? 15 hari. Lebih daripada 15 hari maka istihadah. Dah keluar darah ke tak boleh jerebah dah. Boleh jerebah. Bila kita pandai kira tak ada masalah. Tak ada masalah. 15 hari. Haid paling banyak 15 hari. Tempoh suci haid antara haid dengan haid paling minimum berapa hari? Tempoh suci bukan tempoh haid. Tempoh suci antara haid dan juga haid berapa hari paling kurang? Berapa hari paling kurang? 15 hari. 15 hari. Ni boleh bini seorang lagi balik kerja bini. Bini kata aling untuk lelaki aku balik hari ni. Abang nak nikah pula seorang lagi. Bini tanya, oleh kerana abang ni aling sangat. Tahu bak haid, tahu bak nifas. Saya nak bagi abang nikah seorang lagi. Abang nak kalau balik lagi bini bunyi gitu, nak nikah pula seorang lagi. Tak apa. Kerja jual itu pun nak nikah lagi. Bukan setakat kontraktor. Tapi masalahnya nak tunggu bini tu baik gitu mulut tunggu mati lu. Tok laki aling lagu mana pun bini tak akan bagi. Bini pun ustazah hak paling aling sekali. Dia ustazah, dia aling, dia mengajar bab poligami. Bagus dia mengajar bab poligami. Dia ngajar lah kali dia kata mesti satu syarat aje bab poligami.
Orang tanya ustazah, dah syarat apa ustazah? Syaratnya jangan tok laki saya. Dah. Dia ngajak khepung. Dah akhirnya royak syarat jangan tok laki saya. Dah. Nak royaknya walaupun dia alim tara mana pun dia tak akan bagi menikah. Ada kecuali hak jenis apa? Dah. Tu siap dah kopi. Tu boleh nikah. Nah, bunyi ezuh motor tu siap dah, nasi lemak siap idam. Nah, air kopi siap dah. Nah, ni dok duduk atas meja makan, minta lagi kopi dengan bini. Dah, yang mana kopi apa? Dah, bini kata buat diri ah. Dah. Bahik pun tukar kopi buat diri ah. Dah. Bahik tukar, bak nifah tukar apa semua buat diri kopi. Dah. Lain sikit. Dah. Maka kena tahu, orang lelaki kena tahu. Orang lelaki kena tahu, kena ajar kepada orang puan pun kena tahu. Dah. Pasal anak kita tak kira, anak lelaki nak nikah dengan puan lagi. Anak kita orang puan dia nak balik pula lagi. Dah, maka kena ajar. Dah, ni hak bak darah ni. Bak darah nifah. Sikit-sikit darah nifah. Darah nifah ni kalau bini beranak dah lah. Darah nifah ni apa dia? Darah nifah ni ialah darah yang keluar selepas daripada anak keluar daripada rahim. Selagi mana anak ada dalam rahim, maka bukan darah nifah. Bukan darah nifah. Contohnya kekeliruan berlaku apabila kembar. Tubik dah seorang. Seorang lagi tak mau tubik, minggu depan mau tubik. Seorang lagi kembar. Tapi jarang berlaku lah. Biasa kembar tubik kali itu. Tapi contohnya berlaku, seorang tubik malam ni, seorang lagi tubik minggu depan. Maka adakah tubik seorang ni dah dikira darah nifah? Kira darah nifah lagi? Tak kira lagi. Pasal ada seorang lagi dalam rahim. Ada seorang lagi dalam rahim. Tak kira darah nifah. Dah. Maka sepanjang hak ia selagi tak darah nifah, dia tinggal semayang, maka dia qada semayang. Ini darah nifah. Contohnya beranak. Bini beranak. Kak Zuhur dah, tak Zuhur ni. Tubik dah ni. Kepala tubik, apa semua, kaki tubik. Tapi lengang duduk dalam ni. Tali pusat tak kira kan. Lengang duduk dalam ni. Tengah-tengah lengang duduk dalam tu orang azan. Orang azan Zuhur. Maka Zuhur dia tu wajib dia qada selepas dia suci lagi. Pasal apa? Baby dok keluar sepenuhnya daripada rahim ni. Darah nifah ialah apabila keluarnya baby budak 100% daripada rahim. Uri tak kira, baby tu. Besar tak kira, baby tu keluar daripada rahim, baru dia kira darah nifah. Sesikit-sikit darah nifah, sekelip mata. Sesikit-sikit darah nifah. Mana tahu pokok lepas beranak tu berhenti lalu darah. Ada? Tak, berhenti darah. Dan sebanyak-banyak darah nifah, ada ulama menghakkan bahawa 40 hari, cukup sekadar 40 hari. Ada ulama menyatakan bahawa waliknya 60 hari. Waliknya 60 hari. Walik sebanyak-banyak yang berlaku dalam manusia 60 hari. 100 hari nak jaga sampai comel. Ni orang sampai 100 hari jaga. Tapi kita jangan, apabila kita sebut 60 hari ataupun kita sebut 40 hari, maka jangan tunggu sampai 40 hari. Kalau dia kering dah 20 hari, dia kering dah, dia tengok dia kering, dia cek apa semua dah, maka wajib dah dia semayang, dia berhenti dah. Sebab apa? Sekurang-kurang darah nifah sekelip mata. Bukan sehari semalam, sekelip mata. Berhenti lalu. Tak, maka sehari kalau berhenti sehari pun boleh mayar dah. Berhenti 2 hari pun boleh mayar dah. Berhenti 3 hari pun boleh mayar dah. Tengok atas orang. Kita tahu belaka bini kita berhenti berapa hari, sekian. Ada. Sekian apa semua. Ada. Kemudian tempoh suci. Tempoh suci. Antara darah nifah dan juga darah haid, berapa hari tempoh suci? Berapa hari tempoh suci? Paling sikit. Berapa hari tempoh suci? Tahu? Berapa hari tempoh suci? Antara nifah dan juga haid. Dia lepas berhenti dah nifah. Lepas tu pun dia nak mari haid pula. Tahu? Kita nak kira lagu mana? Antara nifah dan juga haid. Kita nak kira haid tu sama ada haid ke, sama ada nifah ke. Tahu? Kita nak kira lagu mana? Mestilah ada
Yang pertamanya ulama kata apabila keluar daripada waktu kiraan nifas. Sebanyak-banyak nifas 40. Contohnya 20 nifas. Tiba-tiba dia berhenti. Masuk lagi 26 hari pula. Maka ulama kata nifas. Pasal dia dalam 40 hari lagi. Nifas lagi. Tapi ada ulama menyatakan tak kira. Sama ada dalam 40 hari ke, keluar dalam 40 hari ke, dia berhenti sehari semalam, ada cukup untuk menyatakan bahawa dia telah pun datang haid. Sebab apa? Tidak disyaratkan 15 hari antara nifas dan juga haid. Dok ni. Dok faham tanya mula. Dok panjang. Dok. Dah, faham tak? Ha? Ada dok faham, ada faham. Dok. Apa? Dok faham kita sembang pula. Dok. Nak ujung masa. Dah. Cumanya berkewajipan orang lelaki dua darah ni kena mahir. Nah, dua darah ni kena mahir. Sama ada sifat dia ataupun bilangan dia. Dak, sifat ni orang kata dok tu sangat. Dak, sebab apa? Sebab apabila kena kiraan kita, sifat dia dah akan lari. Sifat darah tersebut dia dah akan lari. Sebab apa? Kiraan kita betul. Nah, kiraan kita betul. Ada masalah. Ada. Dah kalau jenis orang hok datang darah sepanjang tahun, tubik sama darah. Sifat dia sama sepanjang tahun. Maka kita kena tengok. Dah, sama ada dia ni habis glameng dah lagi. Habis glameng ni faham tak? Habis glameng. Peceng ah. Tak ada. Orang lelaki dia tak ada peceng. Tapi orang perempuan dia ada peceng. Tak? Kita tengok dia peceng dah lagi. Dah, kalau dia peceng, maka setiap sepanjang tahun dia keluar darah tu, maka itu adalah darah kotor. Dok kira dah darah haid ke, darah nipah ke, apa ke. Pasal apa? Pasal dia habis glameng. Tapi kalau macam dia dah habis glameng lagi, memang dia dah haid, tapi sepanjang tahun dia dah haid, maka nak kira guna, kira 15 kira gitu. Mudah, tak ada masalah. Selesai masalah. Batu kena beramal dengan ilmu. Kalau dok jerba baharam habis. Dok kena dok. Masa ni jerba, masa ni dok jerba apa semua. Sebab tu kita kira tadi. Kena kira 15. Jerba waktu hak kena 15 suci tu. Jangan jerba masa 15 ni. Dia kalau bab jerba ni suka lalu kuliah. Kalau ngajar bab banyak maka waktu ngantuk sikit. Dia kalau bab jerba ni segar mata sikit. 2 jam setengah dah apa ni. 2 jam setengah dah apa ni. Baik. Tu bab datang darah haid dan juga darah nifas. Jangan sebab pentingnya kira ni. Jangan mentang-mentang mari darah bulan puasa, haid lalu. Kita kena kira dulu. Haid sebelum ni cukup dah lagi suci 15 hari. Kalau tak kita tinggal puasa baharam. Sebelum puasa 5 hari sebelum puasa mari dah haid contohnya. Masuk puasa 3 hari mari pula. Dia pun kata tak boleh sembahyang dah. Padahal tempoh suci baru. Apa nama ni? 8 hari baru. Maka boleh tak dia hukum hak dia datang bulan puasa ni hukum haid? Tak boleh. Sebab apa? Tak cukup lagi 15 hari suci. Maka dia tetap kena puasa. Dia tetap kena puasa. Sebab tu kena faham kiraan-kiraan ni supaya apabila dia mari bulan puasa, kita tak tinggal baharam. Bukan kita lah, kita tak ada darah haid, bini kita, anak kita biar tak tinggal baharam. Maka tu perkara yang keenam yang membatalkan puasa. Yang ketujuh perkara yang membatalkan puasa adalah gila dan juga murtad. Kalau dalam madhab Hanafi, dia buat 2. Gila 1, murtad 1. Sebab tu dia jadi 8. Sebab tu dia jadi 8. Kalau Imam Syafi'i dia tak lalu gila dan juga murtad. Buat gila tak batal. Kau tengok hari buat gila, kis lapar pun. Gila. Gila tak nasi. Tengok tak nasi buat gila, waktu betok lauk.
Tahu? Maka batal tak? Tahu? Maka batal. Ada? Batal buat gila apa semua. Ada? Gila sengaja, tak sengaja batal. Gila. Sengaja, tak sengaja batal. Tahu? Ada orang, kebanyakan orang gila ni dia sengaja ke tidak sengaja? Dia tak sengaja. Pasal dia syok, wayar dia syok. Litah-litah. Tak, berlaku litah-litah, khepung berlaku. Jadi terbakar lah. Tak, terbakar tu menyebabkan dia jadi putus view. Jadi macam doktor dok kenal orang dah apa semua, ngamuk apa semua. Tak. Dan gila ni juga termasuk dalam bab nyanyuk apa semua. Nyanyuk boleh tak orang puasa? Tak boleh. Nyanyuk apa semua. Tak. Dah mak ayah kita hak uzur nyanyuk warna kita nak bayar nak ganti puasa. Bayar je dah pasal ganti puasa. Nah, lama bincang dah puasa sekian. Nah, tapi ada juga orang yang letak hukum mudah lalu. Contohnya orang tua. Bila dia dak larat puasa, orang tua dak larat dah puasa betul dah. Orang tua sangat-sangat, bukan orang tua biasa. Dah, kayak game tam-tam kita royak gitu, bulan puasa ni aku 30 hari tak mau puasa dah. Dah, duk atas lambu dak bahai sirat. Gong bahai sirat. Dah. Maka tak leh. Orang tua hak memang dak nak puasa dah, tak ada kemampuan dia nak puasa dah. Nah, dia nak puasa bulan puasa pun dak larat. Dia nak ganti pun tak larat. Nak ganti pun tak larat. Bulan puasa apatah lagi dak. Bulan puasa dak orang dak. Nak ganti kau larat ke kau dak larat? Kau dak larat. Orang lain duk bahang sate pun semua dak kan dia nak puasa juga. Dak kau dia dak larat. Nah, sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ni Allah jadikan kekuatan manusia ni lain. Nah, kekuatan manusia ni lain. Dak kita pergi bazar pun rasa tak berbuka ke. Tapi kalau dalam bulan dok puasa, kadang-kadang kita puasa sunat. Hari Senin puasa sunat. Orang ajak pergi kenduri pun kita sanggup buka, boleh buka apa semua. Pasal dia lain. Dia lain. Batiniah dia, iman dia, Allah jadikan dalam bulan Ramadan ni lain. Maka orang tua hak memang tak mampu sungguh. Maka selayaknya apa bagi dia? Bayar je, bayar video. Bayar video. Kira berapa bayar video. Tapi ada juga bila orang ambil mudah, dia buat juga dalam semayang. Aku dah larat dah nak semayang. Dah sekadar bayar video dah. Semayang tak boleh nak ganti dengan video. Semayang kena ganti dengan sembahyang. Sebab itulah kena juga orang hak jaga orang uzur ni kena belajar. Setiap kali masuk waktu mesti kita bagi air semayang kepada orang hak uzur. Orang uzur pada otak dia hidup tapi dia lupa cakap tak boleh apa semua. Maka dia boleh tak royak, dia nak semayang tak boleh. Maka siapa kena hak erti? Orang hak jaga dia kena erti. Kita jaga ayah kita jaga tok kita. Maka kita kena buat apa? Bagi air semayang semua apa semua, dak bisik ke tok zuhur dah. Dia semayang. Dia semayang dengan apa? Semayang dengan mata. Batu semayang ni nak ganti tak boleh pakai bayar video. Tapi ada juga orang buat. Ada orang buat. Bukan kampung ni lah, kampung lain. Ada orang buat. Ada. Pasal apa tak larat dah nak semayang pun semua sekian. Ada. Dia orang lupa ni, dia nak semayang. Tapi orang keliling dia tak tahu. Ada. Orang keliling dia tahu. Kecuali kalau macam dia lupa, dah otak dia lupa. Bila otak dia lupa, dia tak boleh semayang dah. Tak wajib dah kat atas dia semayang. Otak dia lupa, otak dia nyanyok tak wajib semayang dah. Tapi masalahnya doktor kata otak dia ada lagi. Tak, dia sihat lagi. Cuma dia lupa je apa semua. Lupa mulut ke. Lupa sekian. Dia tak boleh nak kapal, nak semayang apa semua. Ada. Maka siapa hak kena reti ni benda ni semua? Orang hak jaga dia. Sebab tu kena belajar. Ada. Sebab tu kita kena belajar semua. Belajar. Sampai satu tahap kita akan sampai bab gitu. Ada. Kita pun akan sakit lagi. Tugas kita ajar anak. Wahai anak lagi ayah uzur tak boleh cakap, mu buat gini. Masuk waktu membisik dengan ayah suruh semayang apa semua. Mu aku apa bagi semayang apa semua. Ajarlah tu. Dah. Bila ajar anak pergi, tak ada masalah.
Ada. Baik, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya kita masuk kepada perkara yang kedua, iaitu perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertamanya berbohong, cakap nipu. Jangan cakap nipu dalam bulan puasa. Yang keduanya ribah ataupun bercerita keburukan orang lain. Ribah ni mengupak ataupun kita cerita pasal keburukan orang lain, cerita buruk orang lain. Walaupun cerita tersebut adalah cerita benar. Ada. Contohnya apa? Kita buka aib dia. Belakang dia tu, aku tengok uduh sungguh belakang dia tu. Ada tahi lalak bapak usah. Ada. Itu cerita pasal keburukan. Cerita betul tak? Betul belakang dia. Betul tak? Betul atas belakang dia ada sekian apa semua. Tapi kita cerita keburukan tu dalam bulan puasa. Macam tak ada masa lain kita nak cerita. Dalam bulan puasa kita cerita. Mulut kita jadi ringan dalam bulan puasa. Kita nak cerita dalam bulan lain. Tak pula. Tak. Dalam bulan puasa. Tak. Maka menceritakan keburukan boleh membatalkan pahala puasa kita. Yang ketiganya adu domba ataupun fitnah. Dua-dua menyebabkan balah belaka. Kita fitnah orang menyebabkan balah. Kita mengadu domba orang pun menyebabkan balah. Yang keempatnya memandang dengan syahwat. Bukan cawak cawak pamper. Ni syahwat. Jangan tukar syahwat. Nah, dia gini. Bila kita sebut memandang dengan syahwat ni, orang puan pun dia pun berasa bukan dia. Jangan. Dia gini. Dia fitrah diciptakan manusia ni. Lelaki ni fitrah dia memandang. Lelaki fitrah dia suka memandang. Orang perempuan fitrah dia diciptakan dia suka untuk dipandang. Sebab tu tudung tudung dia kalau dok gosok keduk sikit je sejam betul. Sebab apa? Sebab orang puan ni dia suka dipandang. Dia walaupun orang dok pandang dia walaupun orang dok pandang dia, tapi dia merasakan dirinya dipandang. Ni fitrah orang puan. Orang lelaki suka memandang. Dia tak suka dipandang. Kita tak berasa pun. Kita tutup butang ke, mari surah tutup butang ke, pakai plekat ke, pakai seluar ke, kita perasan tak? Kakak sampai surah baru sedar, lipat lain sebelah. Sampai surah baru sedar, lipat lain sebelah. Pasal apa? Pasal kita tak kisah orang pandang kita lagu mana, betul tak? Tapi orang lelaki dia minat pandang orang, dia tengok. Kenapa gitu? Kenapa itu? Banyak kondang orang tu, kenapa itu? Orang lelaki dia suka pandang. Sebab itulah apabila kita sebut perkara yang keempat, memandang dengan syahwat ni, dalam bulan puasa lelaki dan juga perempuan mesti memainkan peranan. Yang pertamanya, orang lelaki jangan pandang syahwat kepada orang perempuan. Orang perempuan jangan biarkan diri itu dipandang oleh lelaki. Ini lawan sifat fitrah. Fitrah kita suka tengok orang puan. Maka dalam bulan puasa kena tahan. Salah tengok tak apa, tak ada masalah. Tapi ada orang kata salah tengok, ustaz saya salah tengok, maka saya dah alih-alih masa salah. Salah tengok, dah alih dulu. Orang tanya berapa mu dah alih? Salah tengok. Ustaz kata sekali tengok tak apa. Ni tak boleh. Salah tengok, alih lalu. Salah tengok maka tak ada masalah. Tapi kalau pergi perang setengah jam gitu, maka batal pahala puasa. Maka dua-dua, lelaki dan juga perempuan, bila masuk bulan puasa kena main peranan ni. Orang puan jangan timbulkan syahwat. Orang lelaki jangan tengok dengan syahwat. Kau lelaki tengok lelaki syahwat kau. Tu berat nanang tu. Dan yang terakhirnya, yang kelima, perkara yang membatalkan pahala puasa ialah sumpah palsu. Sumpah ni dia mesti dengan lafaz nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi, lillahi. Wallahi aku tak buat. Lillahi aku tak buat. Kalau sumpah orang Terengganu jadi tak. Sumpah tobat kekak pun aku tak buat. Atau orang panggil sumpah tak? Atau kau panggil sumpah? Atau orang nak panggil sumpah, maka dah ambil kira walaupun ia nipu. Contohnya,
sumpah tobat kekok aku dak curi. Dak, padahal dia nipu. Dak, maka sumpah dia diambil kira tak? Tak diambil kira. Dah, sumpah mestilah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi sumpah palsu. Sumpah palsu ni banyaklah. Kebanyakannya berlaku dalam mahkamah. Dah. Pasal apa? Kena bayar 2 juta wah. Dah, 2 juta. Jadi saksi palsu. Benda ni berlaku. Dah, benda ni berlaku. Nak menang sesuatu kes. Dah, sebab itulah kalau kita tengok, sebab apa banyak kes orang besar-besar menang. Datuk menang apa semua sebab saksi palsu. Dah. Ya, dia briefing dah. Kena cakap gini bayar. 2 juta masuk, kau masuk. Dia tak boleh 2 juta sini. Siapa tak boleh 2 juta sini? Ya tak? Nak belaka. No. Itu 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan yang terakhirnya perkara-perkara di dalam sunat Ramadan. Perkara-perkara sunat di dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya bersahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Nabi SAW suruh bersahur. Sebab pada bersahur itu barakah, berkah. Berkah inilah yang memberi kekuatan kita seharian. Kita makan pagi, sarapan pagi tadi, pukul 11 gelora beruk dah. Betul tak? Pukul 11 gelora beruk dah. Tapi kita sahur pukul 4.30, pukul 5 sampai ke petang boleh buat kerja, molek-molek ada. Ni orang panggil berkat. Berkat tak nampak, tapi dia ada tu tak. Yang keduanya bertarawih. Bertarawih. Tapi kita bertarawih pun kita jangan tinggal sunat yang lebih besar daripada tarawih. Contohnya, sepanjang saya tarawih apa semua sepanjang hidup saya lah. Saya hidup dak berapa lama lagi. Dah sampai 40 lagi. Tapi kebanyakan orang yang bertarawih selepas daripada isyak dia akan tunggu untuk bertarawih. Dia dak semayang. Apa nama ni kita panggil semayang ba'diyah. Semayang sunat ba'diyah. Ataupun kita panggil semayang sunat rawatib. Sedangkan sunat rawatib pahala dia, ganjaran dia, fadilat dia lebih besar daripada semayang sunat tarawih. Semayang sunat ba'diyah jangan main-main. Ya, tapi oleh kerana kita duk rasa tarawih ada bulan Ramadan, dah rawatib ada juga bulan Ramadan. Ada. Tapi memang ulama susung dah. Semayang sunat rawatib berada di parah atas daripada semayang sunat tarawih. 50 riyal dengan 30 riyal, kita tinggal 50 riyal, kita ambil 30 riyal. Sedangkan kita boleh ambil berapa? 80. Pandai tu. Takkan ambil 50 saja. Ada 50 dengan 30. Tak. Kita ambil 30. Padahal kita boleh ambil 80. Rugi berapa situ? 50 riyal. 50 riyal kau traktor sehari semalam. Sehari kerja orang kau trak. Tak, sehari kerja. Maksudnya apabila kita nak buat sunat pun jangan kita tinggal sunat lain. Semayang sunat hak besar-besar apa semua. Bila kita bercakap bab semayang sunat ni, semayang sunat kenapa? Hak level tinggi sekali fadilat ni. Semayang sunat benda? Semayang sunat kita panggil semayang sunat istisqa. Semayang sunat istisqa ialah semayang sunat minta hujan. Musim kemarau panjang 4 bulan dari kemarau. Ataupun kita buat semayang sunat istisqa. Semayang sunat istisqa, kita sunat bawa anak bini kita mari walaupun tak semayang. Anak bini kita duduk main luar tu. Anak kita duduk main basikal, bini duduk congek motor contohnya. Kita boleh pahala dah. Kita boleh pahala. Dan ulama sebut kalau kita bawa binatang ternakan, bawa lembu, bawa ayam, maka sunat untuk kita bawa haiwan ternakan. Sunat untuk kita bawa. Kita bawa 10 ekor lembu, maka pahala lembu tu boleh pada kita. Bukan boleh pada lembu tak boleh pahala. Kan mentang-mentang kita rakyat sunat bawa lembu dah. Ni lembu aku masuk syurga belaka lagi. Pasal apa boleh pahala sunat lagi ni? Tak. Kita hak boleh pahala. Ni nak royaknya semayang sunat hak tahap tinggi sekali. Tapi ingat, ulama sebut sunat hak paling mulia tak boleh nak lawan lagi benda wajib. Benda wajib koma sekali. Main subuh, main zuhur. Buat sunat beratus juta pun, mu tinggal semayang wajib tak boleh nak lawan lagi dengan sunat.
Dak. Ni apa nama ni? Kita kena apa nama ni? Faham konsep dia. Dak. Tu. Batu sembahyang sunat, dak teruskan sembahyang sunat. Dak. Jangan oleh kerana kita nak kejar 30 ya, 50 ya kita pergi tinggal rugi tu. Ada. Banyak dak berlaku. Nah, banyak lepas ada isyak duk nengok je tunggu tarawih. Tarawih nak sangat. Hak dak tarawih 8. Rawatib berapa rakaat? 2 rakaat je. Nah, besar hak tu lagi. Dak. Yang ketiganya bersedekah. Dalam bulan puasa kalau kita kuat sedekah 70 kali ganda Allah Subhanahu wa taala akan gandakan. Dak. Wak masuk 10 ya, 7 darab apa nama ni darab 70. Tubik berapa ya? 700 ya. Tak payah kerja dah dalam bulan puasa. Tapi jangan buat sungguh. Buat sungguh, duk tunggu juga. Orang tanya mana mau dak balik-balik Ustaz kata tok 10 ya tubik 700. Aku tunggu 2 jam nak tubik 700. Jangan buat. Orang kata dak betul pula lagi. Jangan buat. Yang keempatnya memberi makan orang berbuka puasa. Memberi makan orang berbuka puasa. Jangan bagi makan orang puasa. Pukul 12.30 bagi makan orang puasa. Makan. Ada boleh. Bagi makan orang untuk berbuka puasa. Pahala yang cukup besar. Antara pahala yang paling besar sunat. Bukan hak wajib Antara pahala sunat yang paling besar dalam bulan puasa ialah bagi makan orang berbuka puasa. Batu apabila surah sejid umur. Okey, kita nak kutip puasa, nak buat majlis iftar perdana surah Bukit Gasing, surah Pak Zohor Bukit Gasing. Maka pakak berebut. Jangan kita tengok okey kita bajet kita nak 1,500. Jangan bagi 1,500. Jadi 3,000. Bau sedap. Ni lem sheng apa semua. Ni syakak 3 rasa. Ni pala khubah apa semua contohnya lah. Pala khubah ada Wallahualam tak tahu. Power. Bau surah semangat nak buat. Allah kita target 1,500 boleh 3,000. Tukar lauk lalu lauk power tu. Lauk power tu kenyang 3 hari lauk tu. Nak kabarnya power. Maka puasa orang untuk berbuka puasa. Sunat hak paling besar sekali dalam bulan puasa. Dan yang kelimanya iaitulah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Hamba dak urak dah 30 juzuk 30 hari. Sehari tu lebih kurang separuh muka je. Maka baca. Sebab apa? Orang yang berusaha belajar baca Al-Quran, dia lebih baik daripada orang hak mahir baca Al-Quran. Kita dalam bulan puasa baru nak insaf. Kebetulan contoh ni. Tapi memang kebetulan tu jadi hak malam bulan puasa. Memang insaf bulan puasa je. Kita nak belajar Iqra' bulan puasa je. Bulan lain dak pasal iman nak kuat. Maka kita belajar Iqra', kita duk belajar babi buta. Ikut babi buta, babi bola ke. Duk belajar jaji jusa sisu. Kita sebut kita, ba kita, bu kita, tu kita tu, pahala kita lebih besar daripada qari. Baca sedap. Baca sedap. Pahala kita lebih besar. Pasal apa? Pasal kita lebih berusaha lebih daripada orang qari. Hak mahir ni dia dak susah dak. Dia pakai gitu. Dia mahir dak. Ni orang hak dak mahir ni, dia cuba, maka pahala dia lebih besar. Jangan takut nak baca Al-Quran. Malu Ustaz kita baca kokang sakok gigi kokang maka cari ustaz seorang one to one ustaz mari rumah mana ustaz free dah lebih kurang 4 Zuhur sebulan dalam bulan Ramadan ni betulan iman kuat dah rasa nak belajar Quran bulan puasa ni ustaz free dah kata nak buat benda hamba nak belajar Al-Quran hamba bagi lah 300 sebulan 30 hari. Ustaz tu yang akan jawab lalu dah 300 ya. Dah cik kalau 30 hari ustaz ada masa dah lepas tu. Buat benda. Ajar saya Quran ustaz rumah saya. Dah saya bagi 3,000 boleh boleh enggak? Laju lalu ustaz. Dah.
Jangan kata ustaz tak ada nafsu. Ustaz buat lagi nafsu. Santailah tu. Maka belajar baca Al-Quran dalam bulan puasa. Tiap-tiap hari baca kul huwallahu ahad. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Dan yang kelimanya, yang keterakhirnya, iaitulah meneruskan amalan-amalan sunat hak lain. Kita biasa buat sunat, tiba-tiba dalam bulan puasa kita pergi tengah. Jangan tinggal, teruskan. Pasal apa? Amalan sunat yang kita buat di luar bulan Ramadan dilakukan dalam bulan Ramadan, maka digandakan 10 kali ganda. Kita tengok satu kebaikan kita buat, masuk bulan puasa digandakan 10 kali ganda. Jadi berapa? 10 jadi 10 Tiba-tiba kebaikan tersebut kita buat pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 darab 10. Jadi berapa? 1000 darab 10. 100,000. Betul tak? 100,000. 100,000 kebaikan. Kita sedekah siang. Tiba-tiba kita sedekah tu, kita kita istiqamah 30 hari dalam bulan Ramadan. 30 hari sedekah. Tiba-tiba hari kita sedekah tu malam Lailatul Qadar. Bayangkan sedekah kita 1 darab 10, 10 ya dah. 10 ya darab 1000 bulan. Berapa? 100,000. 100,000 ringgit. Siapa tak boh melabur RM1 tu baik 100,000. Siapa tak boh? Ada. Maka sedekah je sia je. Sia je tiap-tiap malam. Amal. Mudah anak-anak amal. Ada. Amal ada. Sebab apa? Bila kita amal 30 hari, insya-Allah kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Dah. Zaman kita ni bukan zaman bila kita tubik luar nak tengok pokok sujuk, bukan. Bukan zaman tu. Zaman kita ialah zaman kita mesti usaha kita cari. Kita mesti cari. Siapa-siapa yang nak malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi malam Lailatul Qadar kepada dia. 30 hari dah. Kita rasa aku dah boleh tarawih 30 hari. Kita rasa dah kita boleh tarawih 30 hari. Maka sedekah 30 hari. Boleh. Sedekah 30 hari. Insya-Allah kalau kita buat tiap-tiap hari, buat silent reminder, khabar ke bini, khabar ke anak, kalau dia ingat sedekah hari, maka buat. Maka begitulah persediaan kita nak masuk dalam bulan puasa. 3 perkara ni apabila kita jaga molek, kita tahu dah ni. Ilmu kita dapat dah malam ni. Maka apabila kita lalui bulan puasa kayak gini, kalau kita buat ke, kita tak buat ke, kita akan tahu gerik puasa kita. Ingat video kuliah kita pada malam ni, insya-Allah dalam bulan puasa kayak gini, kita akan tahu gerik puasa kita duduk takut mana. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk perkongsian kita pada malam ini. Semoga memberi manfaat kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.